Okay, so kita dah berada di penghujung bab keimunan manusia. Yang seterusnya kita pergi kepada isu kesihatan berkait dengan keimunan manusia. So kita belajar penyakit yang pertama berkait dengan sistem imuniti badan kita adalah penyakit yang dinamakan sebagai AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome ataupun sindrom kurang daya tahan melawan penyakit. Ia disebabkan oleh virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV ni, jahatnya dia serang sistem keimunan badan manusia. Dan ia memusnahkan, ia memang attack terus pada kita punya sel limfosit T. Ingat kan yang limfosit ni berfungsi menyerang patogen antigen kan. Tapi HIV ni dia pula menjadikan limfosit T ni sebagai sel perumah baginya. So dia mendiami sel tersebut. Dia boleh kontrol. Lepas tu jadi dan dia musnahkan sel limfosit T, maka sel limfosit T tadi menjadi tak ada lah kan. Dia makin berkurangan dan tiada dalam kita punya sistem pertahanan badan. Okay. Padahal dia diperlukan kan untuk menyerang jangkitan penyakit. Now dia dah tak ada. Okay. Once dia dah tak ada, maka dia sepatutnya limfosit T kan penghasilan sel limfosit B kan, yang menghasilkan antibody lah. Now dia tak ada, maka tak adalah lagi sel limfosit B yang boleh menghasilkan antibody. So ni dah tak ada. Maka ia akan menyebabkan manusia tadi terdedah kepada pelbagai jangkitan penyakit yang biasanya tak pun dihidapi oleh orang biasa yang tak ada jangkitan HIV kan. Okey, so dia mudah terdedah kepada jangkitan bakteria, yeast, parasite and other virus. Dan biasanya dalam tempoh 8 hingga 10 tahun lah, baru dia menunjukkan simptom. Sistem keimunannya dah menjadi semakin lemah. Maka maksud tadi dia mudah dijangkiti oleh semua jenis penyakit yang biasanya orang biasa dapat melawan penyakit tersebut. Tapi bagi penghidap ataupun pembawa HIV, dia akan mengalami simptom lah, mudah terkena cerit berit, batuk yang berterusan, penyakit kanser, jangkitan kulat dan mengalami susut berat badan yang ketara juga. Pada akhirnya jika tidak dapat dikawal, maka ia boleh membawa maut. Jadi dalam silibus ni juga kita mempelajari bagaimana cara AIDS ni tadi dapat dijangkiti ataupun disebarkan melalui cara penyebaran virus tersebutlah. HIV tadi disebarkan dengan beberapa cara. First, seks rambang. Kemudian perkongsian jarum suntikan oleh pembawa HIV ni biasanya merujuk kepada penagih dadah lah. Jangan berkongsi suntikan jarum kan. Sebenarnya jangan pun menghisap dadah. Okey. So, yang ketiga, melalui pemindahan darah dan organ oleh pembawa HIV. Pemindahan virus tadi dapat juga berlaku kepada fetus melalui plasenta dan penyusuan. Kemudian yang terakhir melalui pembedahan alat penggunaan alat bedah yang tidak disteril dengan berkesan lah. Pun boleh menjangkiti orang yang seterusnya. Okey. So kena ingat HIV ni disebarkan dengan cara melalui bendali badan, sama ada air mani, bendali tisu, darah, susu ibu dan juga bendali faraj. Okay, so you tahu yang ni bab yang pasal AIDS ni agak besar, so you kena tahu beberapa komponen penting tersebut. Okay. Yang seterusnya, isu yang berkait adalah penyakit SLE ataupun kita panggil dalam bahasa mudah kita lupus. Penyakit lupus SLE ni Systemic Lupus Erythematosus. Okay, SLE lah you panggil ataupun penyakit lupus. Ini adalah sejenis penyakit autoimun. Yang peliknya penyakit ni masih lagi tak diketahui apakah dia punya punca. Allahualam. Setakat ni belum dapat ditentukan dengan pasti. Dan penyakit ni duka citanya sistem keimunan kita sendiri, manusia yang dijangkiti penyakit ni, yang terkena penyakit SLE ni, dia punya sistem keimunan tadi menyerang tisu dan organ badannya sendiri. So simptom dia biasanya dia mudah demam, sakit sendi, sakit dada, mengalami ulcer yang kerap, asam mulut, Kemudian
biasanya naik ruang merah dekat muka dia, kita nampak bahagian dua-dua pipinya kan. You all boleh Google cari macam mana simptom-simptom bagi penyakit SLE. Okey, so dalam bab yang sama juga kita mempelajari tentang alahan. Yang ni sebenarnya alahan ni dia adalah bagus, tapi tak boleh berlebihan. So alahan maksudnya adalah gerak balas imun badan terhadap sesuatu bahan. Okey.